Anda berasa tidak cergas dan cerdas setelah bangun daripada tidur? Berasa letih sepanjang hari? Berasa mengantuk walaupun tidak melakukan apa-apa? Jika jawapan anda adalah ya, anda mungkin mengalami masalah kurang tidur. Persoalannya, tidur kualiti atau kuantiti? Secara amnya, disyorkan bagi individu dewasa untuk mendapatkan tidur 7 hingga 8 jam sehari. Namun begitu, individu dewasa di Malaysia kebanyakannya hanya mendapatkan 6 jam sehari. Di sini saya rungkaikan beberapa faktor rakyat Malaysia berdepan dengan masalah kurang tidur ini, iaitu yang pertama, mereka banyak menghabiskan masa mereka dengan telefon pintar dan juga gadget. Dan semasa ini, rakyat Malaysia ramai yang menggunakan telefon bimbit mereka untuk berkomunikasi bersama dengan rakan. Mereka sangat-sangat tidak menjaga waktu tidur mereka dan tidak sedar bahawa waktu rehat mereka telah pun diganggu dengan alat komunikasi ini. Gadget mereka digunakan mungkin untuk bermain game bersama dengan rakan-rakan, untuk berurusan dengan rakan-rakan sehingga lewat malam. Faktor yang kedua adalah tanggungjawab peribadi atau kerja. Ramai di kalangan rakyat Malaysia memilih waktu malam untuk menyelesaikan segala urusan dan kerja, sedangkan pada waktu malam ini adalah waktu untuk mereka berehat. Berikutan dengan keadaan semasa pandemik COVID-19 kini, ramai di kalangan mereka perlu melakukan segala urusan dan juga kerja secara maya kerana mereka perlu bekerja dari rumah. Oleh itu, masa mereka untuk menyelesaikan kerja di hadapan laptop mengambil masa berjam lamanya. Begitu juga dengan pelajar. Mereka perlu menyediakan komunikasi bersama dengan rakan-rakan dan juga perbincangan tentang sesebuah tugasan melalui online, dan kadang-kadang mereka telah pun melanggar waktu tidur mereka berurusan terlalu lama dan terlalu panjang pada waktu malam. Faktor yang ketiga adalah persekitaran. Persekitaran sangat berkait rapat dengan waktu tidur kerana persekitaran yang selesa dan sesuai serta bersih adalah sangat kondusif bagi mendapatkan waktu tidur yang mencukupi untuk seseorang individu. Di antara kepentingan tidur yang cukup adalah fungsi otak yang sihat, kebaikan emosi, fizikal, sistem keimunan, tenaga untuk tugas harian dan terjamin keselamatan. Baiklah, apabila kita berbicara tentang tidur kualiti atau kuantiti, tidak boleh tidak kita perlu mengetahui definisi kuantiti dan juga kualiti tersebut. Kualiti bermaksud satu prestasi yang baik ataupun impak positif, manakala kuantiti merupakan sebuah bilangan ataupun boleh kita kata nombor, dan yang berkait rapat dengan topik tidur adalah masa. Jadi ini adalah perkara yang kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan kualiti tidur atau kuantiti tidur. Baik, bila berbicara tentang kualiti, ini bermaksud satu keadaan tidur yang sangat efektif, yang sangat memberikan kesan yang baik kepada seseorang individu. Dan juga bila kita bicara tentang kuantiti, maknanya seseorang individu perlu mendapatkan satu kuantiti tidur yang panjang atau yang lebih banyak. Jadi, yang mana perlu diaulakan ataupun yang mana adalah lebih baik. Ada di kalangan kita yang mendapatkan waktu tidur yang lebih lama dan panjang namun tetap bangun dalam keadaan yang tidak cergas dan lesu. Hal ini kerana mereka tidak mendapatkan kualiti tidur mereka. Kemudian ada juga mereka yang walaupun masa tidur mereka 6 jam ataupun kurang daripadanya, namun bangun dalam keadaan bertenaga untuk melaksanakan tugasan seharian kerana mereka mendapatkan tidur yang berkualiti. Sekiranya kita melihat di sini, kualiti itu merupakan perkara pertama yang perlu diambil kira. Kerana ada mereka yang tidak bekerja, mereka tidur sepanjang hari, namun tetap mereka tidak mendapatkan kesihatan fizikal yang baik kerana mereka tidur dan berada dalam keadaan lemah sepanjang hari. Oleh itu, wajarkah tidur yang mempunyai kuantiti yang banyak kita aulakan? Tidak, pastinya kualiti yang harus kita dahului. Baiklah, saya akan berkongsi tentang pembacaan saya di sebuah laman web, iaitu laman web Sinar Harian, yang mana mereka berkongsi tentang tips untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Yang pertama adalah tidak mengambil makanan yang berat sebelum tidur, kerana hal ini akan mengganggu sistem pencernaan dan kita tidak akan selesa dan mendapatkan kualiti tidur yang baik sepanjang waktu tidur tersebut. Kemudian adalah tidak mengambil minuman berkafein sebelum tidur.
Minuman berkafein sangat sinonim untuk mereka yang ingin berjaga malam, melakukan segala tugasan dan juga urusan berkaitan dengan akademik ataupun kerja mereka. Namun hal ini sangat tidak baik untuk diamalkan kerana minuman kafein ini dia mengandungi satu kandungan yang sangat tidak baik untuk badan dan tidak sesuai untuk mereka yang ingin mendapatkan tidur berkualiti. Kemudian adalah elakkan penggunaan gadget sebelum tidur. Ini biasa berlaku di kalangan kita lah kerana kita dah sangat dekat dengan penggunaan tablet, sangat dekat dengan penggunaan alat komunikasi seperti telefon bimbit, iaitu kita menggunakannya pada waktu malam sebelum tidur yang akan memberikan kesan yang tidak baik kepada badan lah. Kita akan leka dengan telefon tersebut sehingga kita tidak sedar bahawa masa telah pun berlalu. Ini merupakan infografi yang telah pun dikongsi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan topik tidur. Poster ini merupakan 10 tips untuk mendapatkan kualiti tidur yang lebih baik. Cara tidur sihat seperti Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama adalah memadamkan lampu, iaitu tidur dalam keadaan gelap. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur pada waktu malam, kuncilah pintu dan tutuplah bejana makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah posisi tidur yang mengiring ke arah kanan. Posisi ini sangat bagus untuk menjaga kesihatan jantung. Jadi apabila kita tidur mengiring ke arah kiri, itu akan menghimpit bahagian dada kita dan juga jantung kita akan seperti sukar untuk mendapatkan posisi bernafas dengan baik. Kemudian adalah meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan pada waktu tidur. Jadi itu adalah antara amalannya. Kemudian tidak tidur dalam posisi tengkurap. Bila kita tengkurap ni, bila perut kat bawah, dada kat atas, jadi sistem pernafasan kita tidak berjalan dengan baik sepanjang waktu tidur. Jadi sebab itu ini antaralah tips ataupun cara tidur yang baik, iaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam turut memberikan garis panduan waktu yang dilarang dan juga dianjurkan untuk tidur. Iaitu yang pertama adalah hailulah. Hailulah ini adalah tidur selepas subuh. Hailulah bermaksud mencegah ataupun menghalang, iaitu apabila kita tidur selepas subuh ini, ianya akan menghalang rezeki kerana waktu lepas subuh ini sinonim dengan keluar mencari rezeki. Kedua adalah ailulah. Ailulah ini iaitu berkaitan dengan penyakit lah. Maksudnya tidur selepas asar. Tidur selepas asar ni mengundang banyak penyakit, iaitu kalau sekiranya kita ada masalah penyakit mental, akan menjadikan seseorang itu stres apabila tidur yang banyak pada waktu selepas asar ini. Dan yang ini adalah waktu yang dianjurkan, iaitu qailulah, tidur sebentar sebelum solat zuhur. Iaitu waktu ini adalah waktu untuk mereka cas energi ataupun tenaga mereka untuk melaksanakan kerja selepasnya pula. Jadi waktu ini adalah waktu yang baik dan memberikan tubuh kita sedikit rehat, kemudian merenggakan otot-otot yang sakit setelah separuh hari itu, kemudian berikan tenaga yang baru setelah bangun daripada tidur yang sekejap itu. Jadinya, tidur, kualiti atau kuantiti? Tentunya, kualiti perlu dititik beratkan. Sekian sahaja daripada saya, Siti Nurfatihah. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.